Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak lama lagi, Malaysia akan mendapat kebuah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang baharu. Bermula pada 1 Januari 2024, kita akan ada yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dan pastinya yang di-Pertuan Agong yang baharu ini adalah yang di-Pertuan Agong yang paling kita nanti-nantikan. Hari ini belum pun yang di-Pertuan Agong baharu ini dilantik dan menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong secara rasminya, Baginda telah pun menyatakan titah yang paling kita tunggu-tunggu dan daulat Tuanku. Kita ucapkan terima kasih Tuanku atas pesanan yang luar biasa ini. Baginda bertitah, Malaysia kini telah dijangkiti virus perpecahan. Itu titah Sultan Ibrahim. Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar hari ini bertitah bahawa keutamaan Baginda sebagai ketua negara akan datang adalah menjaga kepentingan 33 juta rakyat Malaysia dan bukan hanya 222 wakil rakyat. Sultan Ibrahim bertitah, pemilihan Baginda sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17 bukanlah suatu kenaikan pangkat, tetapi tambah tanggungjawab yang memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Saya merasakan negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus yang pernah saya sebutkan dahulu, yaitu virus perpecahan titah Baginda. Virus ini berpunca daripada pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kedudukan demi kepentingan diri sendiri. Titah Sultan Ibrahim pada Majlis Istiadat sambutan ulang tahun keputeraan Baginda yang ke-65 di Dewan Singgasana Istana Besar di Johor Bahru hari ini. Justru Baginda menyeru semua pemimpin agar bertolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat. Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya yang ke-263 khas pada 27 Oktober lepas telah memilih Sultan Ibrahim sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17 bagi tempoh 5 tahun yang akan datang, berkuat kuasa 31 Januari 2024. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah iaitu Al-Mustafa Bilal Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan pada 30 Januari tahun depan. Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan titah kebuah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong baharu ini ialah Orange Bison kata benar. Moga-moga Tuanku Sultan Ibrahim dapat membawa budaya baru ahli parlimen di Malaysia. Bukan terpekik, terlolong macam kera dalam hutan, especially pembangkang, kata beliau. Patut ahli parlimen yang tak beradab seperti beberapa orang pemimpin yang dituliskan oleh beliau ini seperti Sahidan Kasim, Awang Hashim, Fadli dan lain-lain. Rakyat jangan pilih jadi menteri ataupun jangan pilih sebagai ahli parlimen sebab tin kosong sahaja, kata Orange Bison 0878. Violet Bird 6538 menyatakan, well said Tuanku. Beliau bersetuju dengan kata-kata ataupun titah kebuah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Otak Center menulis, memang adalah fakta. Semua pembangkang masa kini, kata beliau, ramai yang otak tin kosong sebab itulah terpaksa buat bermacam tipu hela serta mengelirukan supaya dapat tarik sokongan pengundi yang malas membaca, mencela sambil cari makan dalam parlimen, kata otak Center. Apa pula pendapat anda? Namun kita amat berbangga dengan peringatan daripada yang di-Pertuan Agong baharu akan datang ini, yaitu Sultan Ibrahim dengan menyatakan Malaysia dijangkiti virus perpecahan. Marilah semua kita rakyat Malaysia, kita harus menolak
dan menyembuhkan virus yang jahat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wan Saiful perlu kemuka bukti risalah kempen diterbitkan oleh BN. Habislah Wan Saiful, kata netizen dalam ruangan komen berkaitan isu ini. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan digesa untuk mengemukakan bukti bahawa risalah yang menjadi rujukan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad untuk mengaitkan hubungan persaudaraan pemimpin DAP dengan komunis adalah bahan yang diterbitkan BN sendiri. Veteran DAP Lim Kit Siang berkata, Wan Saiful perlu bertanggungjawab terhadap penerbitan tersebut, termasuk mendedahkan bila ia diterbitkan. Gesaan itu hadir selepas pendedahan Lim Guan Eng bahawa Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan tidak tahu menahu mengenai risalah yang didakwa diterbitkan oleh BN dengan tajuk Bahan Kempen Komunikasi Barisan Nasional. Selepas pendedahan oleh Pengerusi Kebangsaan DAP Lim Guan Eng di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang semalam, tanggungjawab kini jatuh kepada Wan Saiful untuk membuktikan bahawa risalah ini adalah penerbitan BN dan menunjukkan siapa yang bertanggungjawab terhadap penerbitannya serta bila risalah ini diterbitkan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dokumen tersebut didakwa telah digunakan Barisan Nasional dalam kempen pilihan raya umum ke-15. Sebelum ini, Wan Saiful yang juga bekas Ketua Penerangan Bersatu itu telah mencabar Guan Eng untuk memfailkan saman terhadap Barisan Nasional kerana menerbitkan risalah fitnah yang menjadi rujukan Siti Mastura. Siti Mastura mendakwa Guan Eng dan Lim Kit Siang mempunyai pertalian darah dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Chin Peng dan juga Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew yang disebut Mastura sebagai Lim Kuan Yew. Kit Siang berkata, negara sedang menuju kemerosotan disebabkan ahli politik negara yang terus dikenali dengan julukan Profesor Kangkung, ahli Parlimen Buta Media dan pemegang ijazah Doktor Falsafah yang gagal untuk mengenal pasti penipuan, fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian. Perkara ini membuatkan saya tertanya-tanya, mengapakah pihak pembangkang hari ini sama ada dari Bersatu atau PAS menarik tokoh-tokoh yang terburuk dan bukannya menonjolkan tokoh-tokoh yang terbaik, katanya lagi. Guan Eng telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura kerana mendakwa pemimpin DAP itu mempunyai kaitan dengan Chin Peng. Selepas Ketua Wanita Muda PAS itu enggan mengemukakan bukti atas tuduhannya itu. Ahli Parlimen Seputeh, Teresa Kok, turut mengambil langkah yang sama iaitu menyaman Siti Mastura kerana memfitnah. Berbagai laporan polis juga dibuat terhadap Siti Mastura yang dipanggil untuk disoal siasat dan peguamnya kemudiannya berkata mereka telah menyerahkan bahan rujukan berhubung dakwaannya itu. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan satu berita yang pastinya boleh menyebabkan Wan Saiful Wanjan tak dapat tidur lena malam ini. Sejauh mana risalah kempen yang dikatakan itu ada pada mereka. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.